Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Nama aku Hafiz, dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe, dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. Sebelum kita mula, aku just nak remind pada korang yang kita dah available di Spotify, Apple Podcast dan also di Google Podcast. Korang boleh cari the segment podcast. Malam ni malam kisah seram subscriber, tapi sebelum tu jom kita layan the intro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. So guys, macam aku cakapkan tadi, malam ni adalah malam kisah seram subscriber, dan kita ada someone on the line untuk malam ini, dan dia pernah orang kata pernah berkongsi cerita dengan The Segment juga sebelum ni, dan hari ni kita bawakan dia lagi sekali untuk part 2, okay, part 2, dan dia berada dalam talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah, syukur. Sihat. Siapa nama tu? Mungkin boleh perkenalkan diri kepada penonton-penonton kita yang ada sekarang ni. Hai penonton semua. Ingat lagi tak Cikgu Nur? Kan, nampak ceria je kan suara Cikgu Nur kan? Apa khabar cikgu? Baik? Alhamdulillah, syukur baik. Macam mana cuaca kat sana? Okey ke cuaca kat sana? Cuaca kat sini tadi baru lepas hujan lebat. Yang ni macam dah reda sikit lah, Alhamdulillah. I see. So guys, hari ni kita bawakan balik Cikgu Nur untuk sambung ataupun untuk menceritakan kisah seram dia, tapi kali ni part yang kedua lah. Kepada siapa yang masih belum tonton part pertama, aku akan tinggalkan link dekat bawah so that korang boleh gerak and korang boleh tengok part 1 juga, okay? So Kak Nur, hari ni ada berapa banyak cerita lebih kurang nak kongsi dengan The Segment ni? InsyaAllah kita akan ceritakan 3 dan saya akan cubakanlah cerita yang terbaik. Alhamdulillah. Okey, jom. Tanpa buang masa, jom kita dengarkan cerita Cikgu Nur yang pertama. Okey. Terima kasih ya kepada semua pendengar dan juga yang menonton The Segment. Okey, untuk part 2 hari ini kita akan sambung balik pada cerita rumah sewa kedua saya. Okey, pada yang macam saya maklumkan dalam part 1 hari tu, okey, setahun setengah kemudian saya berpindah ke rumah yang kedua, iaitu rumah saya yang maknanya rumah guru yang telah disediakan oleh pihak sekolah lah. Right. Tetapi berbeza daripada rumah yang sebelum ni. Dia pattern sama, cuma bezanya adalah rumah ni lebih uzur lah berbanding rumah pertama yang saya duduk. Okey. Disebabkan kenapa saya kata dia uzur, sebab bilik utama dengan bilik kedua saya langsung tak boleh guna. Disebabkan faktor habuk lah. Habuk tu bukannya habuk yang biasa-biasa lah. Memang habuk daripada taik-taik kelawar lah, sebab dah terlalu lama shilling tu tak dibersihkan. Oh, okay. Jadi dia terlalu, orang kata berdebu. Kan macam dia ada lubang-lubang dekat bahagian tepi, jadi ditembus, jadi tak selesa lah untuk saya duduk. Right. Jadi bilik yang saya kerap pakai hanyalah bilik yang pertama, bilik kecil saja. Saya letak barang, baju dan sebagainya. Dan boleh dikatakan saya ni disebabkan oleh faktor tu, saya terpaksa tidur dekat ruang tamu lah. Dengan menggunakan toto ke apa ke, maknanya Alhamdulillah lah saya jenis tak berkira sangat. Okay. Saya tidur je lah, setakat ada tempat tidur jadilah macam itu kan. Okey, dekat rumah yang pertama ni maknanya ramai, masa rumah pertama dulu, ramai yang suami kepada kakak-kakak senior saya ni, diorang ni kata tabik spring lah. Saya berjaya bertahan dekat rumah pertama tu 1 tahun setengah. Sebab sebelum-sebelum ni ada orang yang duduk dekat rumah yang sama, rumah yang pertama itu, tapi diorang tak mampu tahan. Macam contohnya,
tak sampai seminggu pindah. Macam gitu. Jadi dia orang kata saya duduk kat situ setahun setengah, kiranya terror lah. Dia kata maknanya terror lah menahan dugaan saya tu. Right. Okey, lepas tu kemudian saya tengok pula dekat rumah yang kedua, rumah ni sejuk. Kan walaupun dia berdebu, tetapi yang pelik dia ajaibnya dia sejuk. Maknanya macam taruh aircon lah rumah saya tu. Tapi masalah rumah tu tak ada aircon, rumah lama. Mungkin disebabkan faktor oleh persekitaran lah. Sebab kawasan rumah tu masa tu masih lagi belum diterokai. Maknanya mungkin sebelah kanan rumah tu masa tu hutan dan ada banyak pokok. Jadi kawasan rumah tu sentiasa sejuk lah. Dan dekat rumah tu saya tak bela kucing, tetapi kucing datang jumpa saya. Okay. Kucing datang kat rumah saya. Mula-mula ada 3 ekor. Kemudian dia membiak dan akhirnya jadi 8 ekor. Banyak tu 8 ekor. Ya, banyak. Tapi itulah orang kata benda, kita ni tak adalah orang kata sampai hati nak buang pula kucing kan. Sebab kucing tu bukan kita beli kat kedai. Kucing tu datang sendiri kat kita kan. Jadi kita bela dan kemudian alhamdulillah lah dia berkembang biak sampai 8 ekor. Dan 2 tahun selepas saya berpindah masuk, jiran saya tu, jiran sebelah rumah saya berpindah ke rumah baru lah. Sebab dia kata dia dah ada rumah baru dan dia berpindah. Jadi jiran sebelah dah tak ada. Saya bergantung kepada jiran yang agak hampir lah dengan rumah saya masa tu. Dan kejadian ni berlaku setahun selepas tu. Maknanya setahun selepas jiran sebelah saya ni berpindah. Maknanya sebelah rumah saya ni kosong. Jadi memang malam-malam tu kita boleh dengar macam bunyi cengkerik ke apa kan. Normal lah. Okey. Macam biasalah sebab saya cikgu kan. Malam-malam memang adalah rutin harian untuk buat RPH lah. Masa tu RPH masih lagi bertulis tangan. Belum lagi pakai komputer. Tengah-tengah menulis tu lah. Dan kucing-kucing saya ni disebabkan kalau rumah guru ni dia ada cermin belebas atas. Ada cermin belebas atas ni. Lepas tu ada orang potong rumput, dia pergi pecahkan cermin belebas atas tu. Jadi kucing ni yang sepatutnya duduk dekat luar, dia orang boleh memanjat sampai masuk ke dalam. Jadi saya memang tak boleh halang lah. Tutup macam mana pun dia orang tetap masuk. Maknanya 8 ekor tu masuk dalam rumah. Right. Maknanya kejadian ni saya tak ingat hari apa dan bila. Tapi saya cuma boleh cakap berlaku pada waktu seingat saya dalam lingkungan pukul 12.30 malam lah. 12 lebih pukul 1 macam tu. Okey, nak dijadikan cerita, malam tu sambil-sambil saya buat, yelah kita buka komputer, pasang earphone, dengar lagu something kan. Dengan ditemani oleh kucing-kucing yang mengacau kan. Kita nak buat RPH kan. Then tengah-tengah tu tiba-tiba macam kita pakai earphone tau, tapi kita boleh dengar suara orang menangis. Dia menangis tu bukan macam mana saya nak sebut. Dia menangis tu macam macam gitu kan. Kita dengar memang, ya Allah ya Tuhanku, cakap bunyi siapa pula menangis malam ni macam ni kan. Buat tengok jam dah pukul 12.30, macam 12 nak ke 1 macam tu lah. Lepas tu dia stop. Tapi kita pakai earphone ni, tapi bunyi tu jelas macam bunyi tu gemencing tau. Dekat dalam telinga kita. Jadi kita pun macam stop sekejap. Tapi bila kita stop, bunyi tu pun automatik stop. Okey. Kemudian saya pun kata, tak ada apa dah ni. Macam kita tunggu jeda lama jugalah. Kata, ada lagi ke bunyi? Kalau ada lagi bunyi, aku nak tidur lah. Macam bunyi. Macam itu kan. Tapi bila tu, stop. Bunyi tu pun stop. Macam stop lah. Saya pun cakap, tak apalah, mungkin khayalan aku je kot. Macam itu, aku nak cek kerja kan. Lepas tu, saya sambung buat kerja. Tengah-tengah sambung tu, sambil pasang earphone lagi, tiba-tiba dengar bunyi orang dua-dua yang nak. Kan, macam humming. Kan humming. Na 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 na, macam gitu something lah kita dengar kan. Bunyi dia macam tu. Lepas tu dengar automatiknya ada bunyi bayi merengek tau. Bunyi bayi merengek. Macam tu something lah. Dengar budak menangis macam kita, macam budak nak dipujuk macam itu kan. Kita dengar. Okay. Saya rasa macam kita tak rasa takut sangat. Mungkin Hafiz cakap, beraninya tak. Tapi mula-mula tu saya tak fikir apa. Sebab kebetulan rumah saya walaupun atas bukit, saya tahulah jiran-jiran bawah saya ni ada rumah kampung kan.
rumah kampung. Jadi jiran depan bawah rumah saya tu ada menantu dia baru salin. Jadi kadang-kadang kita boleh dengar dia pujuk anak dia. Macam baby kan dia menangis kan kadang-kadang. Jadi kita dengar lah dia kadang-kadang tu dengar mak dia pujuk. Tapi yang tangisan ni tangisan lain. Maknanya tangisan baby betul. Tapi macam suara mak yang pujuk tu, kalau kita dengar suara mak-mak yang normal pujuk kan, macam gitu yang kita dengar kan. Betul. Tapi yang ini bunyi dia bunyi humming macam orang dua-dua anak. Dengar tu mendayu-dayu lah. Tapi masalahnya bunyi tu jauh sangat. Tapi masalah yang pelik lagi, bunyi tu betul-betul clear dalam earphone saya walaupun jauh. Okey, faham. Jadi kita rasa masa tu memang rasa macam Hafiz, tunggu ni cakap saya pun tengah meremang. Betul, memang sayup-sayup kita dengar kan. Kan kalau kita dengar orang cakap kan, kalau kita dengar benda tu sayup-sayup, dia dekat. Jadi betul. Bila dengar perkataan dekat tu lah, kita ni maknanya kata ya Allah tangku janganlah pula menongol depan mata aku kan. Macam tu kan. Betul. Lepas tu yang kita pun macam orang kata nak terus buat kerja ke tak? Nak terus buat kerja ke tak? Cakap kan tak teruskan kelas aku ni banyak besok ni dengan nak bertulis tangan pula habis ni. Aduh, betul kan? Aduh, orang kata pisang lah aku kat situ. Lepas tu yang lagi menyebabkan saya punya bulu roma naik adalah kucing dalam rumah saya. Kan? Maknanya kucing ni mungkin dia sensitif kot. Bayangkanlah tengah-tengah mata kita duduk tu, kucing tu tiba-tiba tegak. Semua 8 ekor tu tegak. Bangun, macam dia bangun daripada, kan kucing suka baring. Lepas tu dia akan bangun kan. Bangun, dia orang tegak. Lepas tu dia orang ni, sekor-sekor ni angkat telinga tau. Telinga dia tu jadi macam runcing ke atas. Lepas tu, tapi dia punya pandangan tu macam bersepah-sepah lah. Kucing ni macam sekor pandang sana, sekor pandang sini. Tapi telinga dia tegak ke atas tau. Bila kita tengok telinga tegak ke atas tu, sebab saya pun dah lama bukan kita bela kucing, kita biasa tengok kucing ni punya habit tau. Bila kucing ni sensitif dengan bunyi. Jadi bila bayangkanlah bukan sekor yang buat perangai macam tu. 8 ekor sekali. Oh, semua? Ya. Dia orang angkat telinga tu jadi runcing. Kita boleh tahulah maknanya dia sedang maknanya maybe dia pun dengar benda yang saya dengar. Okey, jadi kita rasa macam macam mana ni? Lepas tu lalas sekali saya pun tidur kat ruang tamu masa tu. Jadi saya pun terus stop buku, baca apa-apa yang patut kan, baca apa-apa yang patut, tidur. Memang tak berani lah. Okey, itu malam yang pertama. Saya kena 3 malam. 3 malam? Ya, malam yang pertama tu lah dia punya cabaran dia. Malam yang kedua kiranya masa saya pergi sekolah pagi tu lah. Memang orang kata sampai akak ni puasan. Dia kata, no, apa pasal mata kau ada macam hitam-hitam kat bawah? Kita tak boleh tidur bang. Memang takut. Kita jadi walaupun kita tidur jadi tidur ayam tau. Yelah. Sebab kan kejap lagi tidur, kejap lagi tidur. Okay, kita takut. Betul. Lepas tu saya mengadulah dengan akak kerani sekolah saya. Dia cakap, kak ada gangguan kak, saya kena. Memang best malam tadi kena. Saya pun cerita lah A sampai Z kat dia kan. Lepas tu akak cakap, kau okey tak untuk malam ni? Cakap, tak apalah, saya tengok dulu keadaan untuk malam ni kan. Kot-kot agaknya orang kata malam je kot, kata kan. Lepas tu malam yang kedua, sama juga saya tengah siapkan RPH. Bunyi yang sama dengar. Bunyi apa? Bunyi humming tu dengan bunyi apa macam mendodoi anak tu. Mula bunyi suara baby merengek. Lepas tu dia diikuti oleh bunyi dia humming. Tapi suara dia kali ni jelas. Jelas dia tu maknanya saya duduk kat ruang tamu kan. Maknanya suara tu ibaratnya dia berada di depan pintu. Dekat sangat tu weh. Ya, bunyi tu kuat gila. Maknanya bunyi humming tu kuat dan berharu baby tu pun kuat. Kita pun jadi tapi kalau bunyi kita jadi macam ni tau. Kalau bunyi tu dekat, maknanya dia jauh. Tapi masalahnya bunyi tu dekat sangat. Macam kita rasa ya Allah macam depan rumah aku je rasanya, macam depan pintu ni je. Masa tu cakap memang ya Allah janganlah kau masuk. Macam yalah, betul. Macam ayat tu janganlah kau masuk. Lepas tu yang lagi menyebabkan bulu roma saya lagi meremang, yang semalam kucing tu dia just bangun telinga tegak tu tak?
malam yang kedua ni sama juga 8 ekor tu masuk dalam rumah. Kali ni 8 ekor tu bangun dengan ekor tegak, telinga tegak, mata dia kalau kita tengok mata kucing tu dia jadi halus-halusnya. Tahu? Dan lagi satu, pandangan kucing tu 8 ekor mengarah ke arah pintu rumah. Semua tu tengah tengok satu tempat je. Ya. Weh, dengan telinga tegak. Megemang rumah aku ni. Tengok. Ya. Memang kita rasa ya Allah tangku dia ada depan pintu ke, sebab kita jadi agak macam tu sebab kucing yang tu 8 ekor pandang betul tepat arah pintu. Saya cakap ya Allah tangku aku nak lari mana ni. Ya betul. Nak lari mana ni, pintu ada 2. Tapi takkan saya keluar ikut pintu belakang. Betul. Lagilah takut sebab dekat belakang memang tak ada apa, maknanya hutan belakang. Jadi saya nak lari mana? Sekarang saya keluar kan tiba-tiba menongol kat depan tu, saya tak tahulah apa jadi kat saya macam tu. Kan? Maknanya lepas tu cakap ya Allah tangku memang tak jadilah kita nak buat RP semalam tu kan. Abaikan je lah RP tu, tutup buku sadaqallahul azim, tidur. Tapi tidur pun sama macam malam yang pertama lah. Memang tidur ayam sebab tapi Alhamdulillah kucing saya tu lepas dia macam dia tak lama juga dalam lingkungan dalam lingkungan 30 minit tak lah. Saya ingat saya dia buat perangai macam tu dengan bunyi suara tu. Bila suara tu berhenti, kucing tu terus datang kat saya macam dia orang nak protect saya kan. Dia orang tidur kat sekeliling saya. Okey, tu malam yang kedua. Malam yang kedua ni lepas hari esoknya tu saya bagi tahu lagi sekali dengan Akak Kerani tu. Lepas tu Akak Kerani ni pun maklumkan dengan ustaz kat sekolah saya yang pasal cerita yang pertama tu kan dia puji saya lah sebab saya buat bacaan dekat dalam rumah kan. Yep. Okey. Lepas tu ustaz tu cakap dia janjilah mungkin malam yang malam esok, maknanya malam yang ketiga tu dia akan datang. Tapi tak semana malam yang ketiga tu tak dapat datang, dia kata ada urusan. Yang ini adalah yang paling saya rasa menyebabkan saya rasa lepas tu saya terpaksa lah call ustaz tu. Okay. Malam yang ketiga ni malam paling dugaan lah bagi saya. Kan macam saya sebut, sama juga saya nak buat aktif juga, saya buka ni tapi saya tak buka laptop apa semua. Masa kita tertunggu-tunggu, janganlah macam kita cakap kan, malam ketiga ni janganlah kau keluar macam gitu. Yep. Macam tu, janganlah malam ketiga ni, kalau tak memang aku dah nekat dah ni, aku kena cari rumah lain ni. Ada kan. Lepas tu dalam lingkungan waktu yang sama, pukul 12, pukul 1 something, bunyi yang sama keluar. Maknanya bunyi baby dulu, kemudian baru dengar bunyi dia hamil. Kan, hamil. Tapi bunyi tu kali ni, macam saya sebut, jiran sebelah rumah saya dah keluar daripada rumah. Abang bayangkan saya duduk kat ruang tamu rumah saya. Maknanya kan dinding sebelah ni maknanya ruang tamu jiran saya kan. Jiran yang saya tak ada tu kan. Saya dengar bunyi tu berada di sebelah saya. Dekat ruang tamu sebelah. Abang bayangkanlah kalau rumah kosong, dengan ada bunyi yang macam tu, dia bergema, betul tak bang? Betul. Memang seram. Kita punya bulu kuduk segala semua naik bang. Betul bang. Kita nak lari masa tu macam kita terkaku tau, sebab suara dia memang betul-betul kita dengar tu, humming tu. Ya Allah ya tangku, bang sungguh ni bang, saya ni bulu roma saya pun tegak ni bang, tiba-tiba ni. Kuat lah. Memang takut kan. Bila saya ingat balik peristiwa tu, saya rasa itu paling horror lah saya kena, walaupun saya tak nampak kan. Tapi dengar suara je tu, kita rasa macam kalau boleh nak caw dah, nak lari dah. Maknanya daripada malam pertama, malam kedua, malam ketiga, cara dia humming tu semua pun sama lah. Dengan dia punya alunan melodi dia semua sama. Sama bang. Sama. Tapi masalahnya bunyi dia tu dengan kedekatan dia tu berbeza. Yalah, mula-mula dengar jauh kan. Masa malam pertama tu jauh. Ya. Yang kedua tu kira macam berhampiran dekat-dekat dengan pintu lah. Betul. Yang ketiga sebelah dinding. Sebelah dinding rumah, maknanya dinding ruang tamu sebelah saya ni. Macam gitu. Lepas tu yang lagi menakutkan saya masa tu, yang memang lah tu saya terpaksa call ustaz tu, adalah kucing kan. Saya sebut kucing kan. Yang kali ketiga kucing saya buat perangai lagi menakutkan. Dia orang saya duduk, maknanya saya dah bentang katil tilam lah. Maknanya dia orang ni duduk berkumpul, elok cantik je 8 ekor tu bersusun baca berbaris.
dengan ekor tegak, telinga tegak, mata halus gitu, memandang ke arah dinding. Oi. Betul bang. Maknanya diorang pun dengar benda tu, lepas tu macam diorang ni jadi macam sensitif gila kan. Yep. Kita pegang macam mana tu kucing tu, keras bang. Kucing pun keras. Dia orang tak respon lah. Maknanya dia orang memang fokus kat benda tu je lah. Ya, dia dengar bunyi tu kan, sampai dengan dia orang fokus. Kita pegang macam mana pun, angkat dia orang macam mana pun, keras kat situ. Faham? Yang kita kan memang takut. Lepas tu dengan kucing pula buat perangai macam tu kan, kita lagi takut. Ya tu. Kan bang? Lepas tu saya terus call ustaz. Tapi malangnya ustaz tak boleh datang malam tu. Jadi dia kata kata ada ayat rupiah tak dalam rumah. Ada. Saya cakap okey, pasang dalam radio. Mujurlah saya ada radio yang boleh USB tu kan. Boleh cucuk USB. Saya pun terus cucuk USB, pasang. Tapi tak adalah pasang berkumandang macam penuh satu rumah. Macam kita pasang untuk kita dengar je lah. Dan orang kata benda tu macam berdua-dua yang nak lagi lama bang. Itu 30 minit je kan, 2 malam tu. 30 minit apa. Yang ini daripada pukul 12 tu, macam dia tahu je kan. Pukul 12 tu sampai pukul 4 pagi bang. Jenuh saya duduk, peluh saya duduk dalam rumah tu, memang tak tidur. Dia duduk humming je sampai pukul 4 pagi tu. Ya. Memang kita ni menggeletar kepala lutut duduk kat sebelah ni kan. Kalau ikut kan nak lari, tapi lutut saya ni dah tak ada. Yelah tu kan. Kan kalau lari kan terjumpa pula satu hal pula. Kalau saya buka pintu, tiba-tiba menongol depan pintu rumah saya, apa saya nak cakap bang? Tanpa pengsan saya depan pintu tu. Tapi sampai sekarang kita macam memang tak tahulah apa benda tu sebenarnya kan. Tak tahu. Kalau lah kakak cantik tu, ngeri juga. Ngeri juga kan. Ngeri bang. Tapi itulah maknanya lepas maknanya pastinya saya tertidur dalam keadaan takut lah. Yelah. Saya baru bangun tu tahu-tahu dah dengar bunyi azan subuh. Kan azan subuh, lepas tu hari pagi tu saya pergi sekolah macam biasa. Tapi dengan keadaan 3 malam berturut-turut tak cukup tidur bang. Aduh, memang azab mengajar budak. Memang azab mengajar budak. Kan, budak perasan kita macam mengantuk sangat kan. Budak perasan cikgu larat ke ni, cikgu nak tidur dulu ke cikgu, sebab dia orang nampak ni garis hitam bawah mata tu jelas sangat kan. Lepas tu malam keempat tu lah. Maknanya alhamdulillah saya punya bos tu bagus. Bos saya baik. Dia datang sekali dengan ustaz pada malam tu. Malam yang keempat. Malam yang keempat tu dia datang, tapi bukan malam pukul 12.1. Dia orang datang lepas isyak ke lepas maghrib macam tu lah. Datang-datang dia perang rumah saya tu dengan rumah jiran. Sebab rumah tu dia dicantum berkembar. Jadi dia round 2 buah rumah tu sekali. Gus. Dia round tu. Lepas tu dia datang kat saya lah. Dia kata lepas ni nanti tolong bersihkan bilik bilik utama dengan bilik nombor 3 kan. Bilik nombor 2 tu lah, bilik nombor 3 tu. Nombor 2 bilik utama dengan bilik nombor 3 tu bersihkan. Dia kata sebab mungkin dia nak masuk rumah awak, tapi disebabkan ada rumah kosong dekat sebelah. Jadi sekarang ni dia tadi saya, maknanya ustaz ni macam dia ada cara jugalah dia nak cakap ke apa dengan benda tu, wallahualam saya tak tahulah. Maknanya dia kata sebab rumah tu mungkin dah tinggal lebih 6 bulan, daripada 6 bulan. Jadi dia nak duduk dekat rumah sebelah saya tu. Kan rumah kosong kan. Jadi bila rumah kosong, ditambah lagi pula dengan kawasan bilik saya yang saya cakap kotor, bukannya sebab ada najis ke apa, ada tu je, ada tai kelawar tu je. Jadi macam kita jadi macam okey tak apalah ustaz boleh. Sebab dia kata apa, sebab pagar dekat rumah awak kena, yelah pagar yang kita tak nampak kan, pagar tu. Dia kata dah nak bolos. Maknanya dia cuba nak masuk. Tapi dia kata mungkin sebab rumah lagi satu awak ni jenis macam orang kuat semangat juga, jadi dia tak masuk. Tapi dia nak uji awak, jadi dia sengaja pusing-pusing dekat keliling rumah. Dia sengaja test dulu lah ni. Test. Aku cakap yang tu bukan test lah ustaz. Kata kalau kata malam ketiga dia dah ada kat sebelah kan, kalau malam keempat dia ada kat mana pula agak Malam keempat memang tempat lain lah pula dia.
Silap-silap malam keempat memang dia dah ada kat dalam rumah. Itu je. Lagi takut ngeri. Lagi ngeri kan. Tengok ada kat dalam rumah pula, duduk kat belakang pula, tengah pegang anak dia, tengah duduk dengan anak dia pula. Memang saya tak boleh lupa lah. Walaupun saya tak nampak kan, saya tak nampak, tapi dengar suara dia tu kita dah rasa lutut kita longgar. Ya tu sebab yelah tengah-tengah malam kan, orang berdua dengan anak, lepas tu menyanyi pula kan, kira macam ada melodi pula kan. Memanglah takut kan. Ya. Betul. Seram. Ya ni seram. Okey cikgu, jom kita dengarkan cerita cikgu yang kedua. Okey, cerita yang kedua ni berlaku, saya patah balik lah kepada ketika saya belajar balik kan. Okey, pada waktu saya belajar ni, maknanya pada semester, seingat saya semester 4 atau 5 lah, ketika tu saya kena buat practical ROS, kita panggil masa tu, tapi nama penuh dia masa tu, seingat saya rancangan orientasi sekolah. Maknanya saya kena pergi sekolah yang saya pilih untuk bukan jadi guru senaran, tapi kiranya kita observe cara sekolah beroperasi, cara apa, maknanya cara sekolah handle student dan sebagainya, untuk kita ada sedikit pengalaman lah untuk kita masuk masa praktikal nanti. Okey. Tapi malangnya yang menyebabkan saya rasa geram masa tu adalah kawan saya, dia tak bagi tahu dia nak datang dekat tempat yang sama. Saya ingat saya seorang-seorang je praktikal, maknanya saya buat ROS dekat sekolah tu. Bila saya sampai, saya tengok ada rasanya dalam 6 orang. 6 orang kawan saya dalam batch yang sama, ambil subjek yang sama, pendidikan seni lah, dekat sekolah tu. Sekolah tu kebetulan pula memang sekolah lama saya. Maknanya daripada saya form 1 sampai form 4 saya duduk sekolah tu. Dan saya teringat lah sebab lagi satu, sebab sekolah tu berdekatan dengan rumah aki saya. Maknanya duduk aki saya, kalau Abang Hafiz nak tahu, kampung saya tu adalah tempat kelahiran Datuk Siti Nurhaliza. Oh, Kuala Lipis? No. Datuk Siti Nurhaliza dia tinggal kat Kuala Lipis, tapi lahirnya dekat Kampung Awah. Oh, mana tahu. Ya. Maknanya yang ni berlaku bukan dekat Kampung Awah tu, tapi dalam Felda. Okey. Dia maknanya dekat Felda Kampung Awah lah. Okey. Tapi bila saya tengok kat situ, kawan saya ni dia kata saja je nak buat surprise kan. Saya cakap kalau ya pun bagi tahulah. Yelah kampung kita kan, tiba-tiba kawan kita datang. Jadi kita macam surprise lah. Surprise punya, kita rasa cuak punya, sebab pertama kita tak ready kalau kod-kod dia orang nak datang rumah haki saya kan. Rumah orang tua kan. Jadi yelah adalah kita risaulah, takut dia orang tak selesa kalau tiba-tiba datang rumah kita. Betul. Okey. Lepas tu kita orang ni pun buatlah ROS tu macam biasa. Dalam saya ingat saya ROS tu dalam lingkungan 3 atau 2 minggu, maknanya menghabiskan cuti semester masa tu. Maknanya kita orang buat ROS masa cuti semester. Dalam 3 minggu 2 minggu macam tu, 3 minggu lah saya ingat saya. 2 minggu yang pertama alhamdulillah tak ada apa-apa problem. Okey. Kawan-kawan saya yang 4 orang ni, diorang ni ada rumah yang dekat, maknanya 2 orang ni duduk dekat area Nerek. Yang 2 lagi orang ni duduk kat Jengka 18 dan diorang ada pengangkutan sendiri. Jadi diorang boleh datang lah kat sekolah saya tu. Yang 2 orang lagi kawan saya ni perempuan, seorang namanya Atikah, seorang lagi namanya seingat saya sekejap saya rasa saya lupa lah nama, nanti saya cuba try ingat balik nama dia. Nadia. 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 Maknanya 2 orang ni dia duduk dekat rumah guru yang ada dekat dalam, yelah rumah guru yang ada dekat sekolah saya tu lah. Dia orang kata tak nak menyusahkan saya, dia orang kata nak rasa hidup berdikari lah konon-kononnya. Kan? Dan rumah guru tu berdekatan ada asrama desa. Okey. Dan kadang-kadang tu disebabkan jadual terlalu padat, ialah kadang-kadang tu dia pihak sekolah ni nak bagi kita pengalaman kan, jadi dia bagi kita handle banyak program sekolah. Jadi kadang-kadang tu saya tak sempat nak balik rumah asli saya, dan saya akan singgah lah dekat rumah guru kawan saya ni untuk
mandi ke, untuk orang kata rehat-rehat sekejap ke kan, sebelum kita nak buat program pada waktu petang. Okey. Pada waktu yang sama, kawan saya ni minta tolong saya. Yang dua orang ni minta tolong saya. No, boleh tolong tak? Tandas dekat dalam rumah kita orang ni buat problem lah weh, dia kata. Saya cakap, kenapa pula? Cakap, tak ada lah. Masa 2 minggu pertama, tandas kita orang ni okey je. Tapi tak mana, maknanya dalam seminggu akhir tu, dia buat perangai. Tandas tu buat perangai. Macam mana Dia orang kata, masa saya pergi rumah dia orang tu, tandas dengan bilik air sebelah menyebelah. Bilik air Alhamdulillah tak ada apa-apa masalah lah. Yang problem ni tandas. Tandas tu kita orang tak boleh buka. Buatlah macam mana pun, even sampai tahap kita terajang pintu tu, macam ada orang tahan dari dalam tau. Okey. Jadi macam, yelah kita nak buang air kan, tandas tak boleh masuk. Jadi kita orang yelah, bila tak dapat macam tu, kita orang terpaksa pergi dekat tandas sekolah lah. Kalau kawan saya pula, dia kata macam dia rasa macam tak best lah kan, sebab tandas tak boleh pakai. Jadi kadang-kadang tu dia orang kata waktu malam tu dia orang mesti akan bawa baju ke, sikit baju salin kan, dia orang akan pergi tidur ataupun duduk sekejap dekat rumah hati saya. Maknanya saya bawa dia orang lah naik motor masa tu. Nak dijadikan cerita, entah macam mana, saya rasa lagi 2-3 hari kot nak tamat lah kita orang punya practical rules tu. Maknanya nak tamat lah. Kawan saya ni kebetulan dia duduk dekat rumah hati saya, macam biasalah, macam saya sebut, dia orang nak makan-makan, nak rehat-rehat kan, sebab tandas tak boleh pakai kan. Jadi dia orang duduk kat saya situ sampailah pukul 10 malam. Saya ingat saya 10 malam lah, 10.30 macam tu lah. Dan dah pukul 10 malam tu nak pergi jalan kaki daripada rumah aki saya tu sampai ke sekolah. Yelah dah malam-malam, masa tu tak ada lampu jalan. Jadi yelah, kita sebagai orang kata tuan rumah lah tuan rumah kan, kita nak bagi kemudahan pada dia orang. Jadi macam biasa saya akan hantar dia orang naik motor aki saya kan. Tapi kawan saya yang seorang ni, tengah-tengah nak naik motor ni, pukul 10.30 malam rasanya, 10.30 malam, naik motor tu. Yang kawan saya yang Atikah ni, dia pergi cakap. Janganlah masa naik tu, dia ni bergurau ke apa, saya tak tahulah. Dia kata, sambil-sambil dia naik tu, dia kata, harap-harap kan, janganlah ada orang naik sekali dengan kita ni. Mulut, aduh, yai. Dia cakap macam tu kan. Yang saya ni pun cakap lah, kau janganlah cakap celupa sangat kan. Aku ni yang tengah bawa motor ni kan. Dia tak tahu kita bawa motor, kita boleh rasa kan. Betul. Yang dia mungkin yang naik motor, dia tak rasa sangat. Jadi, tengah-tengah bawa tu, tapi memang saya perasan lah, lepas dia cakap tu, sambil-sambil bawa motor tu, saya boleh perasan macam motor saya tu berat. Berat, tapi tak adalah slow macam kura-kura tu, tak. Macam kita bawa motor biasa, tapi macam motor saya tu ada penumpang tambahan. Tahu? Dia rasa macam tu tau. Dia rasa macam tu sebab kita rasa macam berat sikit. Patutnya macam kalau naik 2 orang kat belakang saya, tak adalah berat sangat kan, sebab 2 orang tu boleh kata agak ringan. Tapi masalahnya jadi macam berat sikit. Dia cakap, tak apalah, perasaan aku je agaknya macam tu kan. Saya pun bawa lah kawan saya tu balik sampai dekat rumah dia. Dan saya balik lah. Alhamdulillah tak ada apa-apa lah masa saya balik. Okey. Entah macam mana, malam yang sama, tapi kan tadi saya cakap pukul 10 lebih macam tu lah kan. Yang ini, saya tengah tidur masa tu, kemudian entah macam mana, telefon saya berbunyi. Kan berbunyi tu, yelah kita risau telefon berbunyi tu nanti ganggu aki dengan atuk saya yang tidur kat bilik sebelah. Saya pun cepat-cepat angkat lah. Angkat tu, tapi mamai lah, kita mamai macam aku macam ni kan. Kawan saya ni, tapi saya boleh dengar suara kawan saya yang seorang tu, Atikah tu, dia dalam keadaan takut tau. Dia dalam keadaan takut, cemas, kita boleh dengar daripada suara dia. Dia kata no, kata kan, dengan menjerit dia tu, maknanya kalau kita pasang loudspeaker lah, boleh tembus lah telinga kita kan, bunyi kuat dia menjerit tu. Dia akan menjerit macam dia dalam keadaan ketakutan kan. Dia kata tepat ni, dia cakap dia kata no, weh tolong datang weh, dia kata kan, tolong datang weh, aku dah tak tahu nak buat apa ni, dia cakap gitu kan. Saya pun cakap apa hal, bawa tenang dulu, dia kata. Tapi masa saya tengah nak tenangkan dia tu,
saya dengar Nadia dekat belakang tu. Maknanya Nadia kan dekat corong belakang kan. Menjerit. Macam menjerit-jerit lah kat belakang tu kan. Saya tak nak lah buat suara jeritan, nanti korang kan dah lah aku seorang ni kan. Kan dia menjerit. Jadi bila kita dengar jeritan kawan kita tu, kita boleh agak lah mungkin kawan kita ni saya risau Nadia ni kena sampuk ke apa kan. Maknanya kita jadi macam cemas lah. Cakap, weh, kenapa dengan Nadia tu? Cakap, weh, cepat weh datang weh, Nadia dah menggelepur ni, dia kata kan. Dah menggelepur ni, dah menjerit ni. Sudah, aku kata kan. Weh, kita pun jadi macam tak tentu arah kan. Lepas tu dengan cepat-cepatnya saya terus melompat lah daripada katil dekat bilik saya tu. Lepas tu saya terus berderas pergi dekat pintu bilik atuk saya dengan aki saya. Saya ketuk lah, tapi tak adalah ketuk sampai nak runtuh pintu. Macam kita pun ada adab lagi kan. Saya ketuk lagi slow-slow. Tapi saya panggil lah, dengan suara cemas kita tu. Kata, Tok, kata kan. Aki, minta maaf Aki, kata. Kawan ada problem ni, kata kan. Cakap gitu kan. Lepas tu dengarlah suara atuk saya daripada dalam jawab. Dia kata, kenapa? Nadia, tak tahulah pasal apa dia menjerit-jerit dalam telefon tu. Tadi kawan member telefon kata dah menjerit dah. Lepas tu dengan orang kata dengarlah macam suara macam aki saya dengan atuk saya tu dah bangun kan. Macam itu. Dan saya ni dengan keadaan yang kita rasa macam kita tak yakin tau. Ya, entah macam mana masa tu, walaupun dalam keadaan yang kelang kabut macam tu, saya entah macam mana terfikirlah saya nak pergi ambil air semayang. Saya pun pergi ambil air semayang. Lepas tu atuk saya pun macam pun sama-sama ambil air semayang. Lepas tu saya naik motor dengan atuk saya pergi ke sekolah. Pergi rumah guru kawan saya. Sampai dekat Pak Gad tu, Pak Gad ni macam dah tahu je saya sampai. Macam dah tahu saya sampai. Dia kata, cikgu, dia kata, ni maknanya cikgu saya lah, cikgu asal saya, cikgu sekolah saya. Maknanya cikgu asal saya lah. Saya belajar dengan cikgu tu kan. Dah sampai, maknanya kita orang punya facilitator lah dah sampai, cikgu Festi tu kan. Cikgu saya tu dah sampai. Cikgu dah sampai macam itu kan. Dia kata, ya ke? Kata, tapi cikgu saya tu lelaki. Jadi dia tak boleh masuk dalam rumah. Okey. Jadi dia tunggu kat luar rumah je. Jadi bila saya dengar macam tu, saya kata okey, lega lah sikit sebab cikgu saya tu bawa kereta. Yang saya ni dengan bawa motor, kita risau lah kan. Jadi bila saya dengar macam tu, maknanya kita jadi terlalu, orang kata benda cemas sangat ni. Sebab kita memikirkan, saya pun dengar jeritan kawan saya tu daripada depan tempat pintu Pak Gad. Ui, kuat. Saya boleh dengar kan. Jadi macam bila kita dengar dah kawan kita menjerit tu, ya Allah ya Tuhan, kau apalah jadi kat kawan aku tu kan. Macam gitu kan. Saya turun daripada motor atuk saya tu, maknanya patutnya motor lagi laju daripada orang kan. Ni tak, memang saya rasa saya lari tu selaju Waksennya Mac lah. Sampai ke rumah kawan saya. Laju. Memang kita cemas gila tau. Bunyi jeritan dia nyaring kau. Memang nyaring. Macam orang kena kurupan lah orang kata kan. Sampai dekat depan rumah, saya tengok cikgu saya ni, puaslah dia gogoh. Kan kita ada pintu grill. Kan lepas pintu kayu ada pintu grill. Yep. Pintu grill tu dia hogoh pintu tu. Dia hogoh pintu tu, tapi pintu tu still tak boleh tu. Yang lepas tu tahu macam mana dia nampak saya, dia kata, kata, ni tolong ni sebab saya tak boleh masuk ni. Saya cuba try call kawan lelaki awak kan, sebab kawan saya yang datang kat sekolah tu ada lagi 2. Maknanya tapi dia orang duduk dekat nerek, saya cakap tadi. Okey. Jadi dia pun try call. Saya pun macam bila nampak kawan saya Atikah yang dekat dalam tu masa dia duduk dekat belakang pintu grill tu, dia kata, kata tolong weh, kita orang terkurung dalam rumah ni weh, dia kata kan. Takkanlah terkurung, betul kan? Takkanlah terkurung. Kau dah try buka pintu, cakap, ni kunci, aku dah try banyak kali dah nak try buka kunci ni, tak boleh. Dia kata kan, aku nak menangis ni weh, dia kata kan, dengan Nadia kat dalam tu dah terguling-guling kan. Macam dia mata Nadia masa tu menghala ke arah tandas tau. Maknanya kita duduk kat ruang tamu, tapi sebab ruang tamu kita orang ni, ruang tamu rumah tu, maknanya dia ada satu jalan lorong halus sebelum menghala ke tandas, macam gitu. Okey, faham. Maknanya tandas tu terbenung. Tapi boleh macam dia duduk kat tengah-tengah ruang tamu tu, dia memandang ke arah laluan halus tu lah. Yep. Kan? Jadi bila dia buat macam tu,
saya pun kata, ni dah parah dah ni. Sebab mata dia tepat mandang ke situ. Maknanya tak pandang kiri kanan dah. Maknanya ada something tu kan. Saya cakap. Lepas tu, saya cakap dengan Tika, saya cakap, cuba kau try buka lagi Tika. Yelah, saya rasa mungkin satu, dia panik. Kan? Yang kedua, dia dah ketakutan kan. Sebab tengok kawan saya dah melolong-lolong macam tu kan. Jadi macam dia tak fokus lah nak buka pintu. Saya pun cakap, tak apa Tika, kau bagi aku kunci tu. Lepas tu saya pun ambil kunci tu, kita try lah buka kan dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka masa tu memang teringat bismillah nak baca ayat lazim apa semua tak ingat dah. Kan? Lepas tu saya try buka pintu tu pun tak boleh juga. Saya kata dah tepuk dahi dah aku. Sebelum ni kunci pintu gerai tu tak ada problem langsung. Memang tak ada problem. Kita pun jadi macam mati kutu tau. Takkan kita nak buat apa pula dengan pintu ni kan, kata kan. Memang tak boleh. Saya dah try apa semua. Tengok dia punya, kita panggil apa, tempat kunci dalam tu tak adalah patah ke apa ke, elok Saya pusing-pusing tapi mati ibaratnya dia tak bagi kita buka pintu tu kan. Saya dah cemas dah ni dengan kawan kat dalam saya pun cemas. Dia kata ni macam mana ni, kata kan. Lepas tu kebetulan nenek saya sampai tu. Lepas tu saya pun cakap macam mana aku nak buat ni, macam kita dah tak ada apa-apa fikiran kan. Dia pun terus masa tu saya terus baca ayat alif surah Al-Baqarah 5 ayat pertama. Banyak alif lam mim tu sampai ayat yang kelima kan. Lepas tu entah macam mana saya terfikir untuk tepuk pintu tu. Maknanya tepuk kepala kunci tu. Kunci dia tu. Saya tepuk lubang kunci tu dengan kuasa Allah lah saya rasa. Maknanya dengan bantuan ayat suci juga mungkin. Barulah pintu, hanya dengan tepuk je bang. Bukannya tepuk macam kita tepuk kasar tu, kita tepuk lembut je. Macam kita dah baca tu bismillahirrahmanirrahim dengan kuasa Allah lah kita cakap kan. Pak, kali pintu tu krek terbuka. Saya cakap Allahu Akbar, senangnya kau buka. Cakap dia kan. Senangnya kau buka. Itu pula. Lepas tu bila dah buka, memang saya dengan nenek saya ni terus pergilah dekat Nadia ni. Nadia ni memang tengah meronta-ronta lah macam orang kena sawan lah orang kata kan. Dengan tangannya dah menggapai-gapai apa semua kan. Lepas tu bila dia nampak saya dengan muka ketakutan itu, dia peluk saya. Bayangkanlah orang tengah macam tu, dia peluk kita tak boleh buat apa bang. Ya tu, betul. Kita jadi macam keras kat situ kan. Cakap apa hal kau peluk aku ni, macam gitu kan. Misal juga sebab orang kata kan kadang-kadang tu orang yang kena benda ni kan boleh berjangkit. Yes. Kan kita ni kan lah, kita pun tak sure kita ni kuat ke tidak, kata kan masa tu. Jadi saya kata sabar tapi memang sakit bang. Bila dia peluk saya tu, dia tak ada kuku tau. Tapi bila dia cengkam kita tu dekat dalam ni, terasa sampai ke daging. Punya kuat tak kuat dia cengkam saya tu. Betul-betul takut tu. Maknanya dia just macam peluk saya, tapi alhamdulillah tangan saya yang dekat bawah ni dia tak pegang lah, macam dia tak erat sangat lah. Jadi saya boleh pegang belakang dia lagi untuk support dia. Sebab masa tu memang agaknya dengan lutut dia rasanya longgar lah tu agaknya. Sebab bila kita pegang ni dia macam nak rebah. Tapi ya Allah bang, berat. Seberat-beratnya. Padahal saya rasa berat dia tu lagi ringan daripada saya. Padahal dia badan kecil je. Badan kecil, kurus. Tapi berat dia tu ya Allah, macam orang, macam mana saya nak sebut, maknanya berat saya masa tu 45. Macam ibarat saya angkat 2 guni. Macam gitulah rasa dia. Oh, berat tu. 2 guni. Lepas tu macam tengah-tengah dia macam tu dia kata no, tolong aku no. Dia kata dia nak datang makan aku no. Dia kata gitu. Saya cakap yang kita ni pun bila dengar dia cakap macam tu, kita ni meremang lah segala bulu roma ni. Dah lah dia peluk kita lagi kan. Dia peluk kita tu, dia macam ada satu vibe tau bang. Dia rasa ada vibe. Bila dia pegang kita tu, dia rasa vibe tau. Sampai masa tu kita rasa badan kita seram sejuk. Bila dia pegang kita tu, rasa macam strek, dia terus naik daripada ujung kaki sampai ujung kepala. Memang naik lah. Lepas tu kita rasa dekat bahagian belakang badan saya masa tu, depan sejuk bang, kita rasa macam selang sejuk biasa tu, tapi belakang badan saya panas berapi bang. Panas berapi, maknanya dia peluk saya tu, saya membelakangkan pintu yang dia bukan pintu, laluan halus tu. Saya membelakangkan laluan tu, maknanya saya tak boleh lah nak mandang sebab dia dah peluk saya kan. Lepas tu
dia masih lagi dalam keadaan macam tu, tapi saya dapat tengoklah, kesian bang, tengok dia. Dia dah macam mulut dia tu dah nak berbuih, kita tengok kan. Dengan mata dia tu dah terbeliak belalak-belalak macam tu. Dengan hujung-hujung jari dia tu dah nampak kebiru-biruan bang. Dah nampak kebiru-biruan. Kita pun jadi takut kan, takut kan tiba-tiba dia ni kena tawan ke tiba-tiba kan. Yelah. Tak ke letih awaknya bang. Betul. Lepas tu dia nak dijadikan cerita, atuk saya ni mungkin dia dah tahulah apa yang jadi dekat kawan saya ni. Jadi atuk saya ni pun boleh kata adalah macam ada boleh mengubat orang sikit-sikit kan, sebab dia ni kebetulan tukang urut. Okay, jadi dia pun macam tak macam mana dibaca doa, mungkin adalah ayat-ayat lazim ke dibaca kan. Lepas tu dengan automatik dia pergi tepuk belakang saya. Yang daripada hujung tengkuk saya ni, atas tengkuk ni, sampailah dekat saya punya tulang, kita punya tulang belakang yang hujung dekat dengan pinggang ni. Okay. Dia tepuk kat situ, automatik saya rasa macam bahang yang saya rasa, bahang sepanas-panasnya tu hilang. Memang panas bang. Daripada panas tu tiba-tiba dia macam jadi tak adalah panas sangat, macam normal balik. Kemudian kawan saya ni masih dalam keadaan meronta-ronta. Saya ni pun cakap lah dengan dia. Kata, Nadia, kau jangan layan sangat benda tu. Kau jangan pandang benda tu, kata kan. Kau tutup mata kau sekarang. Dia cakap kan. Dia pun macam orang kata, yelah orang dah kena macam gitu kan. Nak dengar cakap tu payah betul, kata kan. Kita sampai kena berulang-ulang. Saya ulang balik benda tu berkali-kali kat telinga dia. Tapi tak adalah pentingnya. Macam kita cakap lah, Nadia, kata kan, bawa mengucap, tutup mata, kata kan, tutup mata, jangan layan sangat benda tu, baca. Katakan baca ayat-ayat apa yang tu. Dia tak uzur. Masa tu saya risau dia uzur. Tapi bila saya tanya dengan kawan saya yang tikah tu, dia kata tak uzur. Tapi nak dikatakan dia kena kan, dia kena benda tu. Jadi saya pun cakap lah, jangan layan sangat, kau baca ayat lazim. Dah lama-lama bila saya ulang benda tu, barulah nampak macam dia bertenang sikit. Dan dia dah boleh mula recite. Tapi slow lah dia recite kan. Tapi memang saya rasa masa tu memang meremah ni bulu roma ni kan. Kan bila dia recite tu, entah macam mana automatik kita rasa elektrik statik bang. Dia rasa macam meremang dia tu, ya Allah. Sampai rasanya sampai ke atas kepala kita ni lah meremang dia tu. Kan. Lepas tu saya pun tanpa banyak cakap apa semua, saya terus cakap dengan Tikah tu. Dia kata, okey Tikah, kau kemas barang-barang semua sekarang apa semua ni. Kau ambil barang-barang apa yang ada dalam rumah ni. Bukan dalam rumah ni lah, barang-barang kita lah, barang-barang awak tu. Okey, kemas-kemas, kita keluar juga rumah malam ni. Dia cakap gitu kan. Takut juga kan benda tu mungkin dalam rumah tu. Betul, kan? Betul. Risau juga. Jadi saya pun yelah kita tak minta izin kan. Kita pun terus cakap dengan atuk saya lah masa tu. Tok, kata malam ni sampai malam lagi nak habis ni, dia orang boleh tidur kat rumah kata kan. Risau ni kalau dah macam gini gaya ni, memang tak boleh tinggal sini dah, kata. Lepas tu atuk saya pun cakap, tak apalah, dah ni serius ni, kata kan, risau juga. Lepas tu saya dah dapat persetujuan atuk saya pun teruslah laung dekat cikgu saya kat luar kan. Yang kawan saya lelaki dua orang tu tak dapat datang sebab dia orang rupa-rupanya dekat luar kawasan. Dia orang pergi mana entah, dia orang kata pergi Kuantan malam-malam buta tu, Allahualam kan. Jauh bunga kan, boleh bergerak sampai ke sana. Betul, jauh. Tengah-tengah. Jauh daripada Maran ke Kuantan, jauh juga. Jauh. Jauh. Okey. Lepas tu maknanya cikgu saya tu je lah, dia kata dia pun panggil Atikah untuk angkatlah barang masuk dalam kereta kan. Yang saya dengan keadaan yang macam orang kata nak mengangkat kawan saya yang tengah longlai ni. Longlai dia pun berat bang. Macam saya sebut kan, macam 2 guni nak mengangkat dia kan. Ya Allah, kata kan. Saya pun cakap lah macam dekat kawan saya yang Nadia ni. Cakap, kau lembut kalau badan kau sikit, badan kau keras kejung ni, gitu kan. Ni aku tak boleh kontrol badan aku. Ni tak boleh kontrol badan aku dah ni, kata kan. Lepas tu atuk saya ni, yelah dia ikhtiar lain. Dia pun baca ayat lazim. Dia pun tepuk sendi-sendi dekat badan kawan saya ni. Kan, sendi lutut, dekat sendi tangan dia, dekat belakang badan dia. Barulah lembut. Barulah saya boleh pegang gitu dengan betul lah. Kalau tak tadi kan dia keras untung kan. Macam kita pegang kayu bang. Betul. Kita pegang kayu macam gitu kau keras je kan. Saya cakap sudah, macam mana aku nak ngangkat dia ni, kata kan. Tapi bila dah atuk saya tepuk tu, barulah kita boleh pegang dia betul-betul dan boleh papah dia keluar kan. Lepas
Lepas tu saya papah kawan saya tu keluar. Lepas tu Atikah pun bantu masuk dalam kereta. Saya pun cakap dengan cikgu saya, cikgu ikut atuk saya ni pergi ke rumah kan, balik rumah lah. Sekejap ya saya kunci pintu. Sebab yelah tak molek pula kan. Sebab rumah tu rumah sekolah saya. Jadi yelah kita kena pulang cara baik lah. Betul kan? Kunci tu kena kunci dulu sebab takut juga kan. Betul. Jadi apa-apa. Tengah saya macam tengah saya nak pusing, macam kita pusing, orang atuk saya dah keluar. Maknanya semua orang dah keluar daripada rumah tu. Maknanya kawan saya 2 orang tu dah ada dalam kereta. Cikgu saya pun dah nak on the way nak masuk kereta sebab dia nak susun barang dekat belakang bonet kan. Saya pun tutuplah pintu. Nak tutup pintu tu saya tutup dulu pintu. Seingat saya pintu grey. Saya nak tutup pintu grey tu lah. Tutup pintu grey. Tengah-tengah saya nak tutup pintu grey, saya terpandang dekat laluan halus tu kan. Saya nampak ada baju putih, rambut panjang. Saya nampak kat situ. Tapi Alhamdulillah muka saya tak nampak. Kan? Tapi memang kita ngeri lah bang. Kata kan? Ngeri kat situ kan? Lepas tu saya pun tanpa fikir panjang, saya pun cepat-cepat kunci. Lepas tu teruk tutup dengan pintu kayu tu kan. Lepas tu saya balik rumah. Okey, kita balik rumah tu, itu tak habis lagi bang. Sampai dekat dalam perjalanan tu, walaupun saya duduk, saya tak masuk dalam kereta. Saya naik motor dengan atuk saya lah. Okey, naik motor tu, dalam sepanjang perjalanan, saya rasa kita orang ni diekori bang. Sebab saya tak tahulah macam mana. Kita rasa sensitif gila tau masa tu. Kita rasa macam ada benda ikut tau. Sebab bulu roma saya masa tu memang meremang habis bang. Kita rasa macam mencanak-canak naik tu. Sampai depan rumah aki saya tu, saya still boleh rasa macam presence. Kita boleh rasa kehadiran tau. Kehadiran benda asing kan. Lepas tu saya bawa keluar kawan saya. Aki saya kebetulan dia dah tunggu depan rumah kan. Maknanya atuk saya pun masuk dulu dengan dia nak sediakan katil ke apa ke, nak kemas-kemas lah untuk bagi budak-budak ni masuk kan. Lepas tu Atikah yang saya ni pun terus buka bonet untuk apa? Untuk bawa keluar barang-barang kan. Atikah memang dah bawa Nadia papah dia masuk ke dalam. Saya ni pun dengan cikgu saya bawa keluar barang-barang. Sambil bawa keluar barang ni, saya ni asyik kerja memandang kiri kanan je. Kan? Sebab saya boleh rasa presence tau. Saya sampai cikgu saya pun cakap, no. Apa pasal kita rasa macam ada something tengok kita je ni kata kan. Yang saya ni rasa macam nak tepuk je mulut cikgu saya kan. Tapi mengenalkan cikgu saya tak boleh nak tepuk mulut dia kata kan. Saya cakap, cikgu jangan cakap macam tu cikgu kata kan. Saya ni dah meremang kata kan. Dah meremang ni, dah meremang ni. Saya cakap, tak apalah. Lepas tu tapi cikgu saya tu tak balik lah. Dia pun masuk sekali dalam rumah. Tapi saya boleh agak lah daripada aki saya punya riak wajah, dia tak berkenan dengan cara cikgu saya tu masa tu. Sebab dia rasa tak sesuai. Sebab yelah kita orang ni perempuan. Yalah, jadi tak sesuai lah nak masuk rumah. Patutnya lepas dah hantar tu dia terus balik. Macam itu. Tapi mungkin bagi cikgu saya, dia rasa macam tak elok lah pula kan. Sebab kiranya kita orang ni bawah jagaan dia. Bawah kalau kat sekolah bawah practical rules ni, kita orang ni bawah pengawasan dia. Kot jadi apa-apa kerangkan jadi masalah juga kan. Maknanya saya pun jadi serba salah. Sebab apa? Yang seorang tu cikgu saya, yang seorang lagi tu akil saya. Jadi saya nak cakap nak tidak macam itu kan. Tapi macam disebabkan benda tu, saya pun just stay dekat luar rumah tu dulu. Saya pun macam kita jadi macam terlalu sensitif sangat bang. Macam saya pandang kiri kanan, pandang belakang lah. Tapi saya tak nampak apa. Tapi saya boleh rasa presence tau. Dia rasa macam rasa berat gila. Bukan belakang badan kita rasa macam presence. Macam ada something yang tekan kita tau. Tekanan tu. Sampai kita nak bernafas tu jadi macam susah. Betul. Saya pun dengan langkah yang berat, saya pergi menghala ke pintu masuk lah. Saya pun bagi salam. Bagi salam tu, kaki saya ni memandang saya tau. Daripada mula saya masuk ikut daripada kereta cikgu saya tu, sampailah ke pintu masuk rumah tu, kaki saya ni memandang saya. Yang saya pun cakap lah, kenapa Ki? Cakap gitu kan. Tak ada apa. Tapi aki saya ni, dalam tak ada apa dia tu, dia tepuk saya punya bahu belah kiri, seingat saya. Belah kiri. Dia tepuk 3 kali. Pak. Saya rasa, ya Allah, rasa macam kita boleh berlari tau. Macam kita ada something benda berat yang kita lepas dekat belakang. Lepas tu kita boleh jalan ringan je. Dan itu. Dia rasa beban tu dah hilang lah. Ya. Dia rasa macam tiba-tiba kita rasa aku rasa macam kita rasa macam apalah aku rasa macam ringan sangat macam gitu kan.
Tu saya pun pandang Aki saya. Aki saya cakap, dah tak ada apa-apa dah, kata kan. Dia dah lari lah, Aki saya cakap. Lepas tu, tapi Aki saya ni bukannya nampak. Tapi macam dia pun agaknya sensitif juga kot. Agaknya kan, macam saya kan. Kita orang pun sama-sama masuk rumah. Masuk dalam rumah, Alhamdulillah lah. Lepas diberikan air Yasin, atuk saya bagi air Yasin lah. Dengan orang kata sedikit suruh mandi lah malam-malam tu kan. Sebab kita orang ni masing-masing boleh kata kotor kan. Sebab baru keluar rumah. Dia atuk saya ni buat air mandi bunga lah. Rasanya nak bagi yang dekat kawan saya ni. Yang kita orang ni mandi air biasa lah. Tapi memang sejuk lah sebab pagi subuh kan. Pagi subuh rasanya 3 ke 4 kita orang balik rumah Aki saya tu. Kawan saya yang seorang ni mandi air bunga. Mandi air bunga yang atuk saya dah baca ayat lah. Ayat Quran apa. Dan Alhamdulillah kawan saya ni pun tidur lah dekat ruang tamu tu dengan saya. Saya pun tak ada tidur dalam bilik. Saya tidur dengan dia orang sekali lah. Risau kok jadi apa-apa kan, meraung lagi kawan saya tu kan. Satu hal pula. Kata kan kita risau. Tiba-tiba dibuka pintu lari pula keluar rumah. Dah lagi satu masalah kata kan. Itu lagi pening. Risau tak? Tu lagi pening. Kan tiba-tiba dia lari belakang rumah Aki saya tu kan. Kan tiba-tiba dia lari. Kan jenuh pula nak cari dia dalam tu. Dalam malam-malam buta lagi ngeri kan. Betul kan. Itu kalau dah kena macam tu, kalau lagi luar rumah masuk pula kat hutan, aduh, satu hal pula yang tu kan. Pisang bang nak cari dia dekat tu. Kena tunggu esok pagi lah jawabnya kan. Kita tak nampak malam kan. Tak, maknanya cikgu saya lepas tu, maknanya lepas kawan dah tenang sebelum kita orang tidur tu dia balik lah. Tapi dah lihat muka Aki saya memang dia tak berkenan lah. Kan macam gitulah. Mungkin Aki pun ada orang kata ada perasaan something yang macam something not right somewhere lah mungkin. Yalah, orang tua. Orang tua kan. Dia Aki saya arwah sekarang ni Aki saya tu dah arwah dah. Dia dalam lingkungan 80 lebih juga lah umur dia. Maknanya jadi faham dia lah orang tua kan. Dia selalu kalau firasat orang tua memang macam tu. Kalau dia macam tak berkenan tu mesti ada satu benda yang tak kena tu kan. Mungkin dia dapat rasakan ada benda yang tak betul ataupun dia memang just tak berkenan. Macam tu je lah. Yelah lepas tu hari esoknya tu pecahlah berita tu. Berita kawan saya tu menjerit sebab kan asrama budak kan depan rumah guru tu je kan. Betul. Jadi kita lah budak asrama cerita dekat satu sekolah ni. Jadi pecahlah berita kawan saya Cikgu Nadia kena rasuh. Habis kecoh memang kecoh lah. Maknanya budak asrama pun jadi macam takut lah. Sebab kan dia orang kata lepas kita orang keluar tu maknanya hari esok hari esok ke hari apa dia orang sebut kan. Dia orang kata dia orang nampak ada bayang orang perempuan dekat tepi tingkap rumah tu. Dalam rumah lah, bukan dekat luar rumah, dalam rumah tu. Kan dia orang boleh nampak tingkap kan. Dia orang kata boleh nampak bayang tu. Dia kata, weh ngeri cikgu jumpa apa kat dalam tu? Ada pula kau tanya je kan. Ada pula kau tanya, saya tak nak sebut dah kata kan. Saya tak nak sebut kata. Lepas tu nak dijadikan cerita, Pak Gad pun pecahlah cerita malam yang saya hantar kawan saya naik motor tu. Kan kita orang kena lalu depan Pak Gad dulu. Kita orang lalu ke depan sekolah. Sebab rumah guru kat bahagian belakang. Jadi bila lalu dekat pintu pagar tu, Pak Gad tu kata kita orang naik motor berempat. Allahu Akbar. Berempat. Tapi saya tak perasan, kawan saya 2 orang lagi tak perasan. Maknanya dia orang kata, dia orang ingat orang yang keempat tu sepupu saya. Sebab dia kata tak nampak lah macam benda apa. Memang normal macam orang kat belakang tu. Dia kata duduk je, elok je duduk kat belakang tu dia kata. Itu yang mungkin rasa motor berat tu masa mula-mula tu. Ya kot. Tapi tu lah maknanya saya cakap kawan saya punya ayat tu lala sekali dia mengikut pula kata kan. Dah sama kita orang pagi tu masing-masing kan. Cakap kan. Lepas tu kawan saya yang budak nerek tu dengan dengka 18 ni dia orang tanya lah kita orang punya kisah malam tadi kan. Cakap aku tak nak weh, kata penat weh malam tadi, tiba-tiba aku jadi bomoh tak rasmi ni cakap. Ini semua gara-gara daripada member seorang yang mulut boleh tahan laju juga tu. Kan dah kena. Maknanya tu yang sebabnya kita kadang-kadang walaupun dekat tempat yang kita rasa macam tu, kita tak boleh cakap macam tu. Betul. Tu saya kata, cakap agaknya sebab
yelah kita tak boleh nak salahkan dia juga sebab dia bukannya orang kampung, dia orang boleh kata nak dapat pandai sikit. Jadi bukan dia tak percaya, tapi yelah orang kata kita tak tahulah entah macam mana, mungkin dia bagi dia bergurau kan. Tapi tak macam mana terkena malam yang sama. Ya, ada orang kata dah nak terkena kan, tak boleh nak buat apa lah kan. Tapi rupanya kawan saya Nadia ni, dia ni yelah orang yang pernah kena dulu, macam dia pernah kena rasuk. Jadi mungkin badan itu dah ada laluan kan, kita ketahui kan. Kami ada laluan. Jadi bila dah ada laluan, jadi dia lebih sensitif lah bila ada benda dalam rumah tu. Betul. Kan. Ya, dia selalu macam tu lah. Yang mana yang dah pernah kena rasuk, dia memang orang kata dia lah akan jadi priority lah, ataupun jadi pilihan yang pertama lah. Kan? Betul. Lepas tu tandas rumah tu pula kebetulan kan saya cakap tak boleh buka kan. Mungkin dia duduk dalam tu. Mungkin. Kan? Ya, sebab dia tolak, tendang apa semua tak terbuka pun. Kan? Seolah-olah macam ada orang menahan daripada belakang. Tu kata Allah nak dijadikan cerita lah. Lepas tu, lepas kita orang keluar daripada sekolah, keluar daripada sekolah tu lah, maknanya dah habis lah benda praktikal tu. Cikgu saya yang ustaz kat sekolah tu, dia kata kau ada belajar ilmu apa-apa ke Noh? Dia kata, ilmu apa pula? Aku tak ada lah belajar, saya tak ada lah belajar ilmu-ilmu makfirat ke apa ustaz gitu kan. Tak ada. Cakap, kenapa ustaz? Tak ada lah, benda tu macam tak boleh keluar. Dia kata, tak boleh keluar Noh. Cakap, kau ada kurung dia kat dalam tu. Tak ada mana saya nak ngurung dia dalam tu, saya ni bukan ada ilmu. Kata. Tapi itulah macam dia kata macam benda tu terkurung kat situ tak keluar. Dia terkurung dekat dalam rumah tu tak boleh keluar. Ataupun memang tu rumah dia. Wallahualam kan. Mungkin juga itu mungkin tempat tinggal dia, kita pun tak tahu. Ya. Kan? Jadi macam kita je normal lah. Kita pun tarik nafas je lah kan. Macam gitu. Itulah dia. Boleh tahan juga cerita yang nombor 2 ni. Dia cerita nombor 2 ni dia orang kata cerita yang kebiasaan yang terjadi macam kes rasukan lah kan. Cuma dia punya suspend dia tu siapa yang buat benda tu kan. Jadi bila Noh cakap tadi, bila cikgu tadi cakap yang sebelum cikgu keluar daripada rumah tu pun nampak dia dekat situ kan. Dekat lorong kecil tu kan, dekat lorong kecil tu kan yang nampak dia dekat situ. Itu siapa? Mungkin siapa? Kakak cantik mungkin? Mungkinlah dah pukul 12 tak boleh sebut ni. Dah pukul 12 lah itu dia cerita daripada Cikgu Noh. Tapi guys, aku rasa kita mungkin kena bawa lagi Cikgu Noh untuk part yang ketiga. Sebab sekarang ni pun kita dah berpodcast dengan Cikgu Noh pun dah lebih kurang dalam 1 jam lebih dah ni kan. Okey ke Cikgu kalau kita buat untuk part ketiga pula kan? Boleh, tak ada masalah bang. Tak ada masalah. Kalau kepada korang yang nak lagi Cikgu Noh datang untuk bercerita lagi untuk part ketiga, korang komen dekat bawah, korang komen dekat chat box, cakap saya nak Cikgu Noh untuk part ketiga. Lepas tu kita bawa dia lagi. Okey Cikgu, terima kasih Cikgu sebab sudi untuk berpodcast dengan The Segment untuk malam ni. Sebelum kita mengakhiri kita punya podcast untuk malam ni, Cikgu ada apa-apa pesanan tak yang Cikgu nak berikan kepada pelajar-pelajar The Segment? Pelajar-pelajar The Segment. Okey, pesanan saya rasa sama saja, iaitu kita tak boleh nak expect lah, kita kena sentiasa jaga mulut. Yang pertama lah kan, maknanya bukannya maksudnya kita takut benda tu, tapi kita kena respect dia macam kita juga kan. Kita tak boleh kutuk dia, kita tak boleh apa. Jadi mungkin dia, yelah kita tak tahu entah dia duduk sebelah kita masa kita tengah kutuk dia tu kan. Jadi kalau tiba-tiba dia balas balik, memang dapat penyakit lah jawabnya kan. Betul. Lepas tu yang kedua, kita ni kena, nak kata bukannya kena ada, kita tak perlulah jadi ustaz atau ustazah lah, tapi sekurang-kurangnya kita kena ada ketahanan. Kan, ketahanan. Saya nak kata saya ni kuat tak, tapi kita kena ada ketahanan. Maknanya bukan untuk sekurang-kurangnya, paling kurang untuk diri kita dulu. Kan, kita kuat dulu untuk diri kita, kemudian insya-Allah kalau kata kita dapat tolong kawan kita, paling kurang lah untuk bantu sikit-sikit kan. Sebab kita risau gak kadang-kadang tu kita nak tolong orang, lalas sekali kita yang kena dulu. Macam gitu. Itu yang masalah dia kan. Betul. Dan macam saya sebut lah hari tu kan, bila ada macam saya sebut hari tu, walaupun kita ada bila kita ada haiwan peliharaan, sebenarnya dia lagi senang kita nak detect sebenarnya. Kita nak detect benda. Betul. Maknanya haiwan ni sensitif gila.
kan. Macam contoh kucing kan. Kalau ada kucing kat rumah, perhatikanlah kucing anda. Kucing anda. Kalau kucing anda tu kalau tengah-tengah malam dah start dah dia buat telinga tegak dia dengan pandangan yang menjurus ke arah sesuatu, berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Kan? Maknanya untung sebenarnya ada kucing dekat rumah sebab kucing ni macam ibarat dia peneman. Betul. Dan dia macam dapat detect something, dan bila dia dapat detect something, kita dapat macam amaran awal lah untuk lindungi. Dapat, orang kata dapat standby. Yes, standby. Okey, alright cikgu. Terima kasih cikgu sebab pesanan yang ringkas kepada kita untuk pelajar-pelajar di segmen. Pelajar-pelajar di segmen. Tapi cikgu, saya ada satu soalan lah cikgu. Tadi masa cikgu kita tengah borak-borak kan. Lepas tu saya ada perasan yang cikgu cakap yang cikgu tinggal seorang sekarang. Ya, betul. Maknanya memang seorang lah ni. Memang seorang sebab saya sebenarnya duduk berseorangan di rumah yang 3 bilik ni. Di rumah yang 3 bilik ni. Maknanya saya daripada saya start saya pernah ada juga kawan serumah. Tapi kawan serumah saya ni dia keluar masuk lah, macam dia tak betah lah nak duduk dekat rumah saya ni. Bukan dia tak saya, tapi sebab dia ada keluarga yang nak datang tengok kan, tak sesuai lah kan. Jadi dia rasa macam segan lah dengan saya kan bila ada keluarga datang. Okey, kemudian jiran sebelah saya yang paling akhir ni dia baru pindah. Jadi bila baru pindah, maknanya satu blok rumah saya ni kosong. Maknanya tinggal saya seorang. Cikgu tinggal seorang-seorang ni dah pukul 12 lebih malam ni, kau bercerita hantu pula ni. Tak seram ke cikgu? InsyaAllah kita baca apa-apa yang patut. Lepas tu sambil-sambil tu boleh siapkan kerja ke apa ke kan. Sambil-sambil tu bacalah doa kan apa kan. InsyaAllah lepas. Jaga-jaga cikgu yelah hujan ni guys. Okay guys, kepada sesiapa yang ingin kongsikan kisah seram dengan The Segment, korang boleh hantar email kepada kami di hellosegment@gmail.com ataupun korang boleh DM kami di Instagram @hellosegment. Cara paling senang, korang join the Discord channel. Cikgu Noh pun ada kat dalam Discord channel. Dan aku rasa itu saja untuk malam ni. Dan mungkin insyaAllah kita akan cuba untuk bawa lagi Cikgu Noh untuk part yang ketiga. Okay? Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment. Dan kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.